Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zarul Najmi bin Muhammad Yazid daripada kelas DKA 3D. Nombor matriks 08 DKA 19F1107. Okey, hari ini saya akan ceritakan pasal air. Okey. Sifat-sifat air ni yang pertama tidak berbau. Yang pertama tidak bau. Lepas tu telus, transparent, maksudnya jernih. Yang kedua, yang ketiga tidak berwarna. Okey. Air boleh membentuk tasik laut, sungai dan juga hujan. Kalau tak ada air kan macam mana tasik tu nak terbentuk betul? Okey, lepas tu air ni juga keperluan untuk kehidupan, contohnya macam macam kita manusia perlukan air untuk hidup. Lepas tu haiwan juga memerlukan air untuk hidup. Lepas tu tumbuhan juga untuk hidup dia memerlukan air. Okey. Lepas tu contohnya satu lagi habitat untuk hidupan laut. Habitat untuk hidupan laut ni macam ikan. Ikan memerlukan air untuk hidup. So maknanya macam kalau tak ada air, ikan tak boleh hidup, betul tak? Macam kita memang perlukan air, tapi tempat air itu adalah tempat tinggal untuk hidupan-hidupan macam ikan dan sebagainya lah, kura-kura, paus dan juga ikan laga. Okey, kepentingan air. Yang pertama, untuk minum. 55 hingga 75% untuk manusia kekal hidrat dengan air lah. Yang kedua, untuk pertanian, untuk tumbuh-tumbuhan lah, supaya contohnya macam padi. Okey, padi kalau tak ada air, diorang tak boleh nak tumbuh lah, kena ada air supaya diorang boleh tumbuh. Untuk padi tu jadi beras. Beras tu untuk kita makan. So maknanya penting dekat situ. Lepas tu yang ketiga, untuk domestik. Domestik ni macam penggunaan air macam harian kita. Contohnya macam mandi, cuci pinggan. Takkanlah makan tak cuci pinggan kan. Lepas tu untuk memasak, kalau tak jarang lah masak tak pakai air. Kebanyakannya pakai air lah untuk kuah macam tu kan. Lepas tu perindustrian, industri juga memerlukan air untuk kerja-kerja diorang. Kalau tidak, tak bersih lah kan. Lepas tu untuk perlindungan, maksud macam bomba juga memerlukan air. Habis tu kalau rumah terbakar, panggil bomba. Tapi kalau bomba tak ada air, diorang nak pakai apa, betul kan? Biasanya rumah terbakar panggil bomba kena ada air lah. Kalau tak ada air, rumah terbakar besar. Okey, fakta tentang air. 2/3 daripada bumi kita ni ialah air. So maknanya 2 untuk air, 1 untuk tanah lah kan. Bumi kan bulat. Lepas tu air banyak kan. So tanah. So maknanya 2/3 air, 1/3 tanah. Okey. Lepas tu 97.5% ialah air masin. Okey, yang selebihnya air tawar. Sebahagian besar air tawar yang berada di luar jangkauan kita, contohnya macam salji dan ais kutub. Tu air tawar. So kita macam tak nampak sebab jauh kan. Okey, sekarang kita cerita pasal air global. Walaupun 67% permukaan bumi diliputi dengan air, hanya kurang dari 2.7% ialah air tawar. So untuk macam 2.05 air tawar berada di apa ni orang kata salji, glasier dan kutub, ais kutub tu 2.05. So 0.7 hanyalah untuk kegunaan manusia. So nampak tak berapa besar ais kutub tu. So kita yang guna banyak-banyak air ni pun hanyalah 0.7%. Okey, so kalau ais kutub tu cair, bayangkan 2.05% daripada 2.7 ais tu cair. Lepas tu air akan bertambah lah. So
bayangkan laut sini, laut kan. Lepas tu air laut sini, atas sini laut kan. Okey, bila air sekutup tu cair, bayangkan tambah. Boleh jadi banjir bos. Okey, berdasarkan carta yang kita boleh nampak sekarang ni, 70% untuk pertanian, domestik hanya 8% dan 22% lagi untuk industri. So nampak tak, pertanian tu jauh lebih banyak daripada domestik kegunaan air untuk harian kita. Sumber air ni sumber untuk air permukaan air, lepas tu air hujan, lepas tu air hujan turun dekat laut, tasik, sungai, takungan, itulah sumber-sumber air yang ada. Lepas tu air tanah ni macam hujan, lepas tu dekat permukaan hujan, permukaan tanah tu dia akan serap. Lepas tu adalah air. Kalau kita perasan, apa yang kita tak perasan pun sebenarnya, dekat bawah tanah pun ada air. Contohnya macam ni. Okey, saya nak cerita sikit pasal penggunaan air di Malaysia. Air Malaysia ni berasal daripada hujan. 3.000 mm hujan turun setiap tahun. Dekat Malaysia ada dalam 150 sistem sungai. Kebiasaannya 95% penggunaan air bagi setiap negara lah ni. Kebiasaannya menggunakan air sungai lah, air sungai dan juga sungai berdalaman macam tu. Sebab tu macam yang saya cakap tadi, air dekat bawah tanah tu tidak diperlukan lah sebab hujan. So air dah banyak dah dekat sungai, so kita pakai air sungai je. Macam kalau betul-betul tak ada air, mungkin tak tahulah, mungkin kita pakai air dalam sungai lah. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal isu air. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air ni biasanya berlaku daripada kesilapan manusia, kesilapan diri kita sendiri. Penggunaan plastik yang terlampau, buang sampah merata-rata dekat longkang, dekat sungai. Lepas tu plastik tu tak larut, so sampah bertimbun-timbun, so air boleh tercemar. Lepas tu saya nak bagi galakan supaya kita bersama-samalah menjaga hidupan laut kita dengan tidak menggunakan plastik. So bila kita guna plastik kan dekat laut apa semua, ikan pun tak boleh nak hidup sebab ada plastik, telan lah, apa benda lah, tak boleh bernafas macam tu. So kita sebagai manusia yang menyayangi hidupan laut, so bersamalah kita berhenti menggunakan plastik untuk aktiviti harian kita. Okey, lepas tu isu air ni boleh jadi punca daripada bencana alam. Bencana alam ni macam banjir, nanti air pun jadi kotor, betul tak? Lepas tu daripada tanah runtuh, kalau tanah runtuh pun lepas tu kena air, bila tanah runtuh kena air tu jadi warna coklat. So air tu cemar. Tanah runtuh pun boleh menyebabkan banjir, betul, daripada banjir kilat apa semua. Lepas tu cerita pasal bekalan air terputus. Bekalan air terputus ni kalau dekat Selangor memang legend, memang cerita biasa. Baru-baru ni bekalan air terputus disebabkan bocor dekat pipe besar tu, bocor. So kita pun susah, dia terpaksa cut sebab dia nak repair. So dia terpaksa tutup bekalan air untuk Selangor. So memang tak ada air lah. Sekarang pun tengah tak ada air tu, supaya kita sama-sama berjimat cermat menggunakan air. So itulah isu air. Okey, sekarang ni kita cerita pasal pembaziran air. Bab-bab pembaziran air ni memang manusia lah. So sama-samalah kita berjimat cermat menggunakan air. Sebab membazir itu amalan syaitan. Okey.
Pembaziran air yang pertama biasanya memang paling banyak dekat tandas. Dekat tandas contoh macam gosok gigi kan. Gosok gigi kita basuh gigi tu lama-lama. Lepas tu nak bersihkan mulut tu pun dah banyak dah kita ludah betul. Lepas tu kita mandi pun kebiasaan ni. Ini memang selalu orang buat. Air pancuran tu, okey, memang kalau nak mandi buka lah mandi biasa. Lepas tu sabun, kalau sabun memang semua biar, memang tak rajin kalau nak tutup betul. So memang kat situ memang banyak lah membazir. Lepas tu dekat mangkuk tandas memang orang akan lagi-lagi jenis sumbat, berapa kali baling air pun, curah air pun tak masuk-masuk gak, tak clean lagi. Situ pun dah membazir air. So repair lah benda tu. Senang cerita kan kalau tu sumbat. Dekat dapur pun contoh macam kalau kita basuh sayur pun dah berbanyak air guna. Macam biasa ada orang yang jenis basuh tak bersih-bersih. Itu pun dah kira membazir air. Lepas tu basuh pinggan apa semua pun biasa ada orang yang suka main air, duk nyanyi. Lepas tu dia membazir air. Lepas tu dekat ni kita pasal dekat lobi situ tempat basuh baju. Kebiasaan ni ada orang yang jenis basuh baju. Okey, kita pakai mesin. Lepas tu kita nak basuh baju tu pakai air. Basuh baju pakai air tak apa, jenisnya macam masukkan banyak-banyak. Lepas tu air paras memang cukup-cukup untuk basuh baju tu, tak apa. Ini ada orang yang jenis basuh dalam 2-3 helai yang jenis selfish kan. Tapi pakai air, dia memang tak ikut dia punya kadar baju dia. Air tu penuh daripada mesin tu, baju 2-3 helai. Itu salah satu kebiasaan manusia yang suka buat. So daripada situ boleh jadi pembaziran. Okey, sedikit tips untuk berjimat cermat dalam menggunakan air. Yang pertama, time kita nak gosok gigi, tolong tutup air. Gosok gigi tutup air. Sebab biasa orang pun biar agak tengok kat cermin air membazir. Yang kedua, time sabun tutup air. Yang ketiga, tahu dekat tandas kalau macam untuk flush tandas tu kan, kalau biasa kita ada yang dua jenis. Kalau macam untuk flush kan, kalau dia ada kecil, dia bagi dua, dia bulat macam ni. Lepas tu dia bagi dua, yang kecil satu, yang besar satu. Yang kecil tu biasanya untuk kegunaan buang air kecil. Yang besar tu biasa untuk kegunaan yang buang air besar lah. So dekat situ kita tak membazir lah. Lepas tu tolong pastikan kebocoran. Kita buat ujian kebocoran. So mana-mana yang kita nampak menitik tu tolonglah repair. Sebab memang membazir lah. Lepas tu bil pun makin naik betul, bil air. Lepas tu kalau dekat dapur kita nak basuh sayur semua, tolong masukkan dekat dalam satu besin. Lepas tu kita basuh dalam besin tu. Lepas tu air yang baki dalam besin tu, mana-mana yang ada pokok bunga, tolonglah siram pakai air tu. Lepas tu untuk membasuh lobi, tolong masukkan baju banyak-banyak mengikut paras air. Tak pun kalau tak nak basuh banyak-banyak, basuhlah mengikut paras baju yang anda basuh lah. So kalau macam 10 helai, kita letaklah paling sikit betul. Kat mesin biasanya kan ada medium, less apa benda semua kan. So itulah cara, sedikit tips untuk berjimat cermat. Terima kasih.